Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, hari ini kita akan belajar lagi dalam bab 3, segitiga, segi empat dan poligon, dan masih lagi dalam tajuk 3.1 segitiga. Okay, murid-murid, kalau sebelum ni kita dah belajar beberapa kaedah melukis segitiga. Okay, kalau kamu ingat kita dah belajar melukis segitiga apabila diberi satu sisi. Okay, kemudian membina segitiga apabila diberi diameter, okey, dan satu sisi, okey, diameter ataupun hipotenus, dan diberi satu panjang satu sisi. Dan yang terakhir ialah melukis segitiga apabila diberi perimeter segitiga dan nisbah segitiga tersebut. Okey, hari ini kita akan belajar 4 lagi kaedah pembinaan segitiga. Okey, yang pertama kita belajar untuk melukis segitiga apabila diberi 3 penengah. Okey, kemudian melukis segitiga apabila diberi tapak, sudut puncak dan satu sisi. Kemudian melukis segitiga apabila diberi tapak, sudut puncak dan tinggi. Dan yang terakhir melukis segitiga apabila diberi tapak, sudut puncak dan satu sudut tapak. Okey, so kita lihat kaedah pembinaan yang pertama, iaitu melukis segitiga apabila diberi 3 penengah. Okey. So kalau murid lihat soalan ini, bina satu segitiga apabila diberi penengah AA, BB dan CC. Kalau murid ingat lagi penengah ni macam mana rupanya? So kalau kita ada satu segitiga, okey, kalau kita ada satu segitiga, penengah itu, okey, penengah itu ialah yang inilah dari bucu ke tengah yang ini, okey, tengah sisi, okey, dan dia akan bersilang di satu macam ni lah. Okey, so kalau kamu lihat, katalah ni A, okey, ini ialah AA, kemudian kamu ada B dan C. Macam tu lah contohnya lah. Okey, so kita lihat, okey, kamu diberi AA, BB dan CC. Ini ialah panjang penengah. Okey, ingat dalam soalan tak semestinya dia bagi 3 penengah, mungkin dia bagi dalam bentuk ukuran. Okey, so sama ada kamu kena ukur panjang sisi ni, okey, lukis sendiri. Maksudnya kalau dia bagi ukuran, kamu kena lukislah panjangnya ni. Okey, mungkin dia akan beri salah satu sahaja panjang tu. Okey, so kita lihat dulu kaedah pembinaan segitiga apabila diberi penengah. Okey, yang pertama, okey, kalau dah siap ada garisan macam ni, okey, langkah yang pertama kamu perlu buat ialah bahagikan setiap garisan ini, setiap penengah ini kepada 3 bahagian. Okey, 3 bahagian. Okey, bahagikan semua ke 3-3. Bahagikan kepada 3 bahagian. Okey, secara binaan, sebab bukan inilah yang kita nak, buat secara binaan sahaja. Okey, dah bagi 3. Okey, kemudian kamu bila dah diberi 3 ni, dekat garisan mana yang kamu nak mula ni? Okey, kita mulakan di garisan yang AA ni lah. Kalau dia diberi tapak dia AA, bukan tapak lah, dia dah beri garisan penengah AA ni, kamu mulakan kat sini lah. Yang lain ni untuk ambil ukuran sahaja sebenarnya. Okey, so kamu akan mula di garisan AA ni. Okey, penengah AA. Okey, jadi langkah yang pertama kamu perlu buat bila dah bagi 3. Okey, kamu pergi kepada jangka lukis pada A kecil. Okey, jangka lukis kamu pada A kecil. Kemudian ukuran 1/3 daripada garisan. Macam mana nak buat 1/3 daripada garisan? Okey, kalau kamu lihat, ini ialah jumlah nisbah dia, ini ialah 2 bahagian. Okey, ini 1 bahagian. So kalau saya nak 1/3 dari garisan ini, maksudnya ukuran AA ni dari A kecil ni ke sini lah. Okey, dari ukuran dia dari A ke sini yang kecil ni. Okey, ini 2 bahagian. Maksudnya ini 1 bahagian. So ini 1/3, ini 2/3. Macam tu lah. Okey, so ambil ukuran 1/3 AA. Okey, so kamu buat, sebelum tu kamu panjangkan dulu. Dan kamu buat separuh bulatan.
Okey, persilangan ni kamu labelkanlah H dengan X supaya senang kamu bila saya cakap kamu tahu di mana kedudukan dia. Okey. So dah buat separuh bulatan. Okey, sekarang kita nak berpusat pada titik X ni. Okey, kita ambil ukuran 2/3 BB. Okey. So 2/3 BB maksudnya yang inilah. Okey, 2/3. Okey, 2/3 BB yang ini. Kamu ambil ukuran, gunakan jangka lukis, ambil ukuran 2/3 BB. Okey, kemudian letak pada titik X, pangkahkan di atas sana. Letak di titik H, pangkahkan di atas. Okey, kalau kamu nak B di atas, so kamu letak B dululah ke atas. Okey, untuk X letakkan di bawah. Okey. So maksudnya pada titik H kamu pangkahkan di atas. Okey, pada titik X kamu pangkahkan di bawah. Okey. Kemudian kita nak buat untuk C pula. Pada titik C kamu ukur 2/3 cc. Okey, ukur 2/3 cc. Sama juga ambil 2/3 ni, ukur guna jangka lukis. 2/3 cc, bukan yang ini ya. Bukan yang condong ni, yang ni, yang atas ni. Okey, yang ini. Okey, yang tegak ni. 2/3 cc kamu ukur. Kemudian berpusat di X, kamu pangkahkan di sebelah atas. Berpusat di H, kamu pangkahkan di sebelah bawah. Saya cadangkan kamu buat serentak lah sebab tak payah ukur 2-3 kali. Okey. So, bila dah dapat, maksudnya persilangan ini ialah titik B, persilangan ini ialah titik C. Okey, dah dapat, kamu just sambungkan saja A besar, B ke C. Okey, macam tu. Okey, kemudian kalau kamu dia nak sambungkan penengah tu kan, dia dah bagi penengah, kamu letaklah penengah tu dalam segitiga yang kamu dah buat ni. Okey, kamu letaklah segitiga garisan penengah dalam segitiga yang kamu dah buat ni. So, sambungkan C ke H. Okey, kamu akan jumpa C kecil. B ke H, panjangkan, kamu akan dapat B kecil. Okey, dan dah siaplah kamu punya lukisan segi 3. Okey. So, itu untuk pembinaan segitiga apabila diberi 3 garis penengah. Okey, soalan ni jarang-jarang keluar lah. Kalau keluar mungkin dia sahaja sebab dia ada banyak langkah kerja nak kena buat. Okey, kalau soalan yang lain biasanya dia akan gabungkan beberapa kaedah. Okey, so kita lihat soalan yang seterusnya. Melukis segitiga apabila diberi panjang tapak PR dan sudut puncak 60 darjah dan sisi QR 55 mm. Okey, so langkah pertama, bila diberi sudut puncak, okey, kalau diberi sudut puncak, okey, dekat sini dia beri sudut puncak, maksudnya dekat sini lah. Okey, kamu ada tapak PR, so lakarkan dulu P R QR. So QR maksudnya panjang sisi ya, sisi QR 55. Macam ni lah. Okay, so sudut puncak. So sudut puncak di atas ni lah. Kamu mesti tahu sudut dia 60 darjah ni. Okay, so macam mana kita nak bina segitiga ni apabila diberi ini dan maklumat yang ini. Kalau diberi maklumat macam ni, tolong lakarkan sebab tak ada gambar panduan. Kamu kena lukis gambar panduan tu supaya kamu tahu apa yang kamu nak lukis. Okay. So, yang pertama, apabila diberi panjang tapak PR, langkah pertama kamu kena bahagi 2 bulatan garisan ini. Okey, macam mana nak bagi 2? Yang ini dia gunakan kaedah 30 darjah lah. Okey, 30 darjah, 30 darjah. So, dia akan dapat di tengah. Okey. Ataupun kamu boleh buat kaedah pembahagian 2 tu lah. Bagi 2. Okey, kamu boleh buat macam tu. Okey. Seterusnya bila dah bagi 2, kamu akan dapat
belum lagi dapat pusat. Yang ini kalau guna kaedah ni akan terus dapat pusat lah. Tapi kalau kamu guna pembahagi dua serenjang tu, kamu masih belum dapat pusat dia. Okay. So bila katalah kamu nak kenapa dia guna 30 kat sini, kenapa dia tak guna 45 kan? Katalah dekat sini kamu nak sudut puncak 60 darjah. Okey, sudut puncak 60 darjah. Jadi sebenarnya pada titik P ni, okey, pada titik P kamu ukur 60 darjah. Okey. So yang berserenjang dengan kamu kena buat satu garisan yang serenjang lah dengan ni. So di sini 30. Sebab tu dia gunakan 30 darjah. Kalau sudut puncak dia 45, so dia akan buat 45 lah kat sini sebenarnya. Okey. So kalau sini 60, sudut puncak dia 60. Okey, dekat sini 30. Okey, kemudian bila dah dapat 30 darjah, kamu buat separuh. Kamu akan buat satu bulatan. Okey, kamu buat satu bulatan. Okey, berpusat di O. Okey, dah buat berpusat di O. Kemudian kamu ukurlah panjang sisi QR 55. Ambil ukuran 55 pada jangka lukis. Okey, dan tandakan lengkuk 55 mm. Okey, dah dapat ukuran 55 mm. Kemudian terus hitamkan. Okey. Yang bawah ni pun kamu sambunglah. Kalau dia tak terang kan, kamu kena hitamkan. Hitamkan juga ni garisan tapak dia ni. Okey. Cara dia macam tu. Dia sebenarnya bukan semua kena 30. Dia bergantung kepada sudut puncak. Kalau sudut puncak 60 kat sini, dia akan buat 30. Kalau 30 kat sini, dia akan buat 60. Macam tu lah. Okey. Ini contoh ringkas. Sepatutnya kamu kena bahagi 2. Okey, bahagi 2. Kemudian kamu buat 30 darjah. So kamu akan dapat kat sini lah sebenarnya. Itu teknik dia. Okey. Nombor 8. Okey, bina segitiga apabila diberi panjang tapak PR, sudut puncak 45 darjah dan tinggi 65. Okey, so panjang tapak dia dah bagi PR. Okay, PR. Kemudian sudut puncak 45. Okay, tetapi dia nak tinggi. Maksudnya dari puncak ke sini 65. Okay, sudut puncak dia. Okay. Okay. So, ini yang 45 darjah. Okay, tinggi kan kita dah belajar tinggi ialah dari puncak ke tapak berserenjang. Betul? Bukannya di sisi. Okey. So, cara dia kita tengok kat sini dia bagi sudut puncak 45. So, sepatutnya dekat sini 45 darjah kan? Okey, 45 darjah. So, kamu akan buat satu garisan bersudut 45 darjah. Okey. Tengok dia guna 45. Kenapa? Sebab dekat sini 45. Saya nak serenjang dengan dia. So 45 jugalah. Okey, so ini cara yang mudah lah. Okey, sepatutnya kamu kena bahagi 2. Kalau cara di buku teks, kamu kena bahagi 2 garisan PR. Okey, kamu saya punya ni tak betul, tak center. Okey, bagi 2 garisan PR, kemudian kamu ukur sudut 45 darjah macam ni. Kamu akan dapat O ni lah. Okey, saya punya ni tak center, jadi jangan pening pula. Okey. Saya padam. Okey, so kamu kena bagi 2 buat 45 darjah. Okey, kemudian dah dapat pusat O, terus buat bulatan. Okey. So, janganlah kamu ukur 65 macam tadi. Kalau tak, itu dah sisi dia 65. Ini tinggi 65. Jadi, nak ukur dia, kamu ambil jangka lukis. Okey, jangka lukis, ukur 65 mm dan tandakan tegak. Macam tu. Okey. Dia tak semestinya soalan ni dia tak bagi rajah panduan. So, kamu tengok
Dia ukur tegak ke atas 65. Okay, so ini dia tunjuk Q dia dekat sebelah sini. Sebenarnya kalau kamu sambungkan ke sebelah kanan, kalau kamu sambungkan ke sebelah kanan, okay, so tinggi dia masih tetap 65. Okay, so kalau kamu sambungkan, dia di sini masih lagi 45 darjah dan tinggi 65 mm. Okey, kamu dah belajar sebenarnya ini konsep dalam matematik. Okey, dalam matematik di mana sudut pada yang tercangkum pada lengkuk yang sama mempunyai sudut yang sama. Macam itulah. Okey, dalam matematik benda yang sama kamu belajar. Okey. So ini dia punya pembuktian dia lah. Kalau dulu kamu kira je, yang ini kamu buktikan. Okey. Yang seterusnya, membina segitiga apabila diberi tapak, sudut puncak dan sudut tapak. Okay, so kamu ada tapak PR, dia tak bagi ukuran apa-apa. Dia bagi satu tapak 45 darjah. So 45 darjah. Okay, dan sudut puncak dia ialah 30 darjah. Maksudnya nanti kamu buat di sini 30 darjah. Okey. So kita lihat kalau sudut puncak 30, macam mana kita nak bahagi dua? So macam ni lah. Kita akan ukur sudut 60 darjah. Okey. Kenapa saya tahu 60? Sebab dia punya sudut puncak tu kita transferkan ke sini. Ini ialah 30 darjah. Sebab tu dia guna 60 darjah di kiri kanan dia dan buat satu bulatan macam tu. Okey. Kemudian kita dah ada ini kita sebenarnya transfer sudut puncak. Okey, baru kemudian kita buat sudut tapak. Sudut tapak ambil saja jangka lukis. Ambil saja seksi siku. Okey, ambil saja seksi siku, kamu ukurlah sudut 45 darjah. Okey, dalam soalan ni dia tak bagi panduan kat kiri ke kat kanan kan. Dalam gambar saya di sebelah kiri. So kamu mungkin boleh dibuat sebelah kiri. Okey, yang ini di sebelah kanan dia punya sudutnya. So kamu boleh buat sudut tapak 45 darjah. Sambungkan saja. Okay, kalau telah kamu ukur sudut tapak tu 45 darjah di sebelah kiri, macam dalam gambar, kamu akan ambil saja set sesiku tu ukur. Tak payah, yang ni 60 ni tak payah pembinaan. Okay, kamu boleh guna set sesiku. Okay, macam tu. Sorry. Okay, so mungkin 45 kamu yang ini. Okay. Mungkin 45 kamu yang ini. Okay. Dia boleh salah satu. Kalau dia tak bagi gambar panduan, ikut gambar kamu, so kamu boleh buat mana-mana lah. Dua-dua pun betul. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Saya harap murid-murid dapat mencuba soalan-soalan yang saya dah beri ni. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.